Kita orang berjumpa, aku buat rawatan apa semua kan. Buat rawatan. Dia kata, kau ingat tak apa yang kau buat? Aku cakap, aku buat apa kan? Kalau kata buat dosa, hari-hari kita buat dosa. Lepas tu cakap, apa yang aku buat dosa? Apa yang aku buat sebenarnya kan? Bila dikaji, kau ingat tak last video aku dah cakap yang aku pernah terpancut dekat Kuala India. Okay. Benda tu sebenarnya mengikut aku dah lama. Cuma pada diri aku aku rasa macam diri aku. Tapi pada pandangan orang lain, aku bukan aku. Bis. Itu aku tengok dekat ruang komen. Ada orang tanya, tak nak jemput artis ke? Lepas tu kau ada artis ke nak bawa Tu aku Riki adalah. Dapatlah payment murah-murah sikit. Nak bayar tu kira alhamdulillah lah mampu. Jadi terima kasih pada korang sebab support kita orang sehingga ke hari ini. Kita pun dah alhamdulillah dapat artis malam ni. Bukan caca lah, aku memang minat dia dah lama lah. Kau inspire dia lah. Inspire dia lah. Lagu-lagu dia aku layan lah. So bila aku cakap lagu ni confirm dia artis menyanyi lah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan, dan aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiri. So kalau nak tahu siapa, aku pun dah tengok dia dah tak sabar nak masuk. Okey, jom kita kenalkan artis tamu jemputan kita, Noh Saleh. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mantap. Aduh, yes. Okey. Nah, kita bersama dengan Noh Saleh. Tapi tu nak cakap ini dia sebenarnya kata dia ada show. Kan ada show patutnya kan? Ikutkan dia dah. Tapi dia cancelkan alhamdulillah sebab dia nak cerita pengalaman seram kat kita. Tapi nampak berisi sikit lah. Lain ni. Malam makan baju. Malam makan baju. Aduh, makin seram pula aku. Okay. So macam biasa lah, artis ke siapa kita bawa, benda kita nak dengar cerita seram. Betul kan? Nama pun cerita seram. Seram kan. Jadi untuk malam ni kan, nak cerita berkenaan cerita apa? Okay, sebelum tu Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih lah jemput apa semua kan. Okay, untuk pengalaman kali ni lah, ni berkaitan antara aku dengan bini aku lah. Apa, kat kita kerja long distance kan. Faham. Rumah pun tak kenal, orang apa pun tak kenal kat rumah. Kata boleh kira berapa kali kita duduk rumah kan. Okay, andai kat waktu tu aku ni adalah masih sikit awal balik kan, balik kerja awal. Aku ajak bini aku cakap, yang jom kita pergi pusing dataran kan. Sebab apa, kalau ikutkan lah, sepanjang aku berkahwin, aku pergi dataran perawan, sampailah aku ada anak, umur anak aku sekarang dah 3 tahun kan, boleh kira dalam tak lebih pada 5 kali. Dataran mana satu? Dataran Pahlawan lah. Okay. Kita cakap, yang tak apa, siap-siap kita pergi dataran Pahlawan lah. Kita pusing-pusing ronda-ronda. Orang kata ambil healing healing gitu kan. Okay, waktu aku pergi apa semua, aku pergi makan, bersettle pergi makan. Aku macam kita pergi dataran, tengok cuci mata apa yang boleh kita sakau lah, buat balik. Masuk aku tu, apa yang berminat pada mata bina aku kita ambil. Aku pun masuk Alisan, Batu Royal Sport, OC apa, kedai sport kasut lah. Waktu tu aku cakap bina aku, tak apa, kalau rasa berminat pilih. Tak apa, cakap kita kerja pun untuk siapa kan. Tak nak bina kita juga tak. Okay, waktu tu bina aku kata perwatakan aku dah lain. Okay. Dia macam orang yang kenal watak aku macam mana kan.
kawan-kawan lain dengan bini-bini lain. Bini-bini gitu, bini-bini pada bini satu ke. Okay. Waktu tu bini aku kata, bang, apa pasal macam ni kan? Cakap, pasal kenapa? Aku tiba-tiba rasa macam naik angin tau. Kau lah nak pergi mana kan? Aku ambil anak aku. Aku naik eskalator. Bini aku ikut bawah. Dataran Palawan tu kan, Mahkota Parade kan ada tiga tingkat lah. Betul. Aku naik tingkat 1, bini aku ikut bawah, ikut floor. Sampailah dekat, aku turun. Aku macam, pada aku macam waktu tu tak ada apa-apa pun. Pada aku macam tak ada apa-apa, tapi pandangan orang macam bini aku lebih rapat pada aku kan. Walaupun aku adik-beradik lagi 25 lama, bini aku mesti tahu perangai aku macam mana kan. Pada pandangan orang, pada pandangan bini aku tu, aku dah macam dah berubah. Tapi waktu aku rasa macam dia aku sama je. Okay, lepas tu dalam waktu kereta pun semua cakap, bini aku cakap, aku bagi bini aku kunci tu, cakap kau pergi masuk kereta lah, aku nak buat nak jalan. Tapi kalau ikutkan, aku tak pernah pun bahasa dengan aku dengan bini aku, kawan aku. Paling teruk pun awak lah. Aku macam tak gentleman lah kan. Betul. Kita sebagai suami kan, lelaki apa semua. Aku cakap, lepas aku bagi bini aku kunci tu, aku cakap, kau ambil kunci ni, aku nak bawa anak ke jalan. Aku masuk dataran Palawan, pusing-pusing. Aku macam, apa pasal badan aku macam lain macam ni tau. Lain macam semua. Aku cakap, tak apa dik, kita balik adik. Aku tak tahu anak aku faham tak faham. Aku cakap dengan anak aku, dengan anak aku je, anak bini aku dah masuk kereta. Saya adik, jom adik kita balik. Balik pun semua balik. Dah orang kata dah keluar pada dataran Palawan, Mahkota Parade semua kan, masuk kereta. Bini aku macam kecil hati lah, sebab kita tak pernah berbahasakan kawan aku kan. Hati apa bini mana yang tak berkecil hati kan, apatah lagi mendua kan. Kan. Aku pun mantap engkau kan. Aku mantap engkau lah. Dah apa jadi lah. Waktu dalam perjalanan aku tu, daripada bandar kan, Bandar Melaka nak balik ke rumah, aku macam biasa lah, tak ada apa-apa pun semua. Sebab kita kalau ikutkan pada niat kita nak bawa anak bini kita jalan-jalan, ambil angin, healing kan gitu kan. Kalau ikutkan waktu tu awal lagi, boleh je aku nak pergi ke Kelebang, ke Pantai Puteri, mana-mana kan. Tapi orang kata mood dah swing kan. Aku pun direct balik. Dalam waktu perjalanan aku tu, last terakhir yang aku ingat, aku tiba je di Semabuk. Lepas pandangan waktu Semabuk, orang kata pandangan terakhir lah. Pandangan terakhir yang waktu aku ingat, aku sampai Semabuk saja. Ni yang bini aku cerita lah. Lepas apa semua tu, bini aku cerita, waktu aku bawa kereta tu, aku macam ibarat macam harimau yang mengaum. Waktu tengah bawa kereta ni, bawa kereta macam ibarat macam harimau mengaum. Tapi waktu tu pandangan aku pandang atas. Waktu aku bawa kereta tu secara normal. Kalau kita normal, pandang atas mana nampak depan betul. Tapi waktu tu bini aku kata pandangan aku atas, tapi pembawaan aku bawa kereta secara normal. Bini aku kisah lah, sebab aku bawa anak aku kan. Lepas tu bini aku dalam keadaan mengandung untuk anak kedua kan. Okay, dalam sepanjang perjalanan tu, bini aku kata aku pukul dia, aku tumbuk dia. Sebab apa? Waktu aku sedar tu, aku tahu bini aku dah macam orang gila. Rambut kusut masai. Macam kalau kau aku letakkan diri kau sebagai lelaki lah, kau sanggup kena buat bini kau macam tu babe? Tak sanggup betul. Apatah lagi kita dah orang kata dah jadi bapa, jadi suami. Takkan kita nak tunjuk perkara yang tak elok depan anak, betul? Jadi waktu tu bini aku kata aku tumbuk dia, aku pukul dia, aku cangkam perut dia. Selepas orang kata apa, dah waktu rumah tu kan, ni waktu aku tak sedar. Sebab apa dia kata aku dah pandang ke arah bumbung, mencenar, menegak, menongak kan. Orang kata menongak ke langit. Mata aku tak, orang kata pandang atas. Tapi orang kata, bini aku kata, aku bawa tu secara normal. Aku macam pelik lah, apa yang sebenarnya berlaku kan. Lepas tu bini aku cerita sampai je rumah. Kita kalau aku tanya korang lah, kalau korang turun kereta, macam mana kau cara turun kereta? Kak keluar kaki lah. Okay, bini aku cakap, ni ambil cerita lah, kalau bohong dia bohong lah aku kan. Dia kata aku buka pintu menggunakan mulut. Kemudian aku tak jalan macam manusia biasa. Aku merangkak. Keluar kereta merangkak? Aku tu kalau kita merangkak babe. Sebab apa yang aku kata, aku yakinkan yang aku merangkak. Buat apa? Aku tahu ni berpenuh pasir. Seluar aku memang kotor gila babi punya. Waktu pegang kotor serta basahnya apa semua tau. Aku cakap, aku fikir apa benda yang terjadi sebenarnya ni.
apa benda yang terjadi sebenarnya sampai aku jadi macam ni. Ini melibatkan nyawa. Andai kata waktu aku buat kereta tu aku membaban, Ya. kan, macam mana aku nak hadap. Andai kata kalau benda tak berlaku tak apa, sekiranya berlaku jadi macam meragut nyawa. Murung babe aku, hilang anak, hilang bini, betul. Je dah, orang kata apa, benda berlaku kan. Okay, sama cerita tadi lah. Bila bini aku kata aku merangkak, sambil aku merangkak tu aku mengaum. Aku mengaum macam rimau. Merangkak. Aum tu tak tahu lah. Aum tu banyak maksud. Kan? Okey, waktu tu aku mengangkat tu bini aku kata aku mengaum sampailah aku masuk rumah. Sampai waktu masuk rumah tu kita lepak rumah, macam rumah aku ni tempat pot lepak belakang. Dah belakang tu dapur. Yang macam orang kata dapur tu macam hall utama. Sampailah aku masuk dekat hall pintu dapur tu, aku masih lagi kadang mengangkat. Jadi member macam bapak aku ni buatlah apa yang patut, yang tahu apa semua kan. Masa tu dia bagi tahu family lah. Ke kat dalam rumah tu memang ada parent. Malam tu yang duduk rumah tu aku, bapak aku dengan kakak aku je. Okey. Lepas aku masuk apa semua kan, bini aku kata aku nak mengangkat apa semua. Aku tak nak duduk macam biasa. Aku tak nak macam normal. Cuma aku nak macam kucing tidur, macam tu lah aku duduk. Tapi dalam keadaan mengaum. Waktu tu bini aku kata mata aku sangat-sangat seram lah. Kalau aku tengok daripada rakaman kakak aku kan, anak bawah kata kan, anak bawah aku ni pelik sikit kan dia, yang perempuan tu. Dia boleh nampak macam-macam benda, macam-macam perkara dia boleh nampak. Dia kata Pok Ucu ni ada hantu. Ada hantu belakang dia. Kalau dia tengok rakaman pada video kan, dia kata belakang Pok Ucu ni ada hantu. Adik takut lah tengok Pok Ucu. Rambut dia besar. Aku fikir rambut aku besar, mungkin aku kerenting. Rupanya bukan. Dia kata rambut besar tu ada hantu. Anak aku pun tak nak. Pada tengok pada rakaman tu balik kan, anak aku tak nak, cakap papa tak nak papa, tak nak papa. Kata papa ada hantu. Cakap kalau kau sebagai seorang bapa kan, apa perasaan kalau anak kau tak nak kat kau? Ni kau sedih kan. Tapi kau tak tahu keadaan semasa tu macam mana. Jadinya bapa aku ni buatlah ikhtiar mana yang boleh, buatlah apa yang patut, usaha mana yang boleh. Lepas tu aku tersedar. Aku sedar apa semua. Benda utama yang aku tengok bini aku. Bila aku cakap tadi, bila aku sedar, bini aku seolah macam orang gila, yang sangat serabut. Bila aku dah bertumbuk dengan dia, aku tumbuk muka dia, aku tarik rambut dia, aku buka tudung dia, aku cengkam paha dia. Aku macam, yang apa sama macam ni? Dan aku macam sedih lah. Nampaklah dia punya air muka sedih kan. Kata, abang tak ingat apa yang jadi. Cakap, abang tak ingat apa-apa. Last pandangan dekat semabuk, dekat nasi ganja macam tu kan. Dia kata tu last pandangan aku lah. Habis tu macam mana bawa kereta? Cakap, tak tahu apa-apa. Aku cuma cakap tak tahu apa-apa sebab memang betul kan. Kita tak berkata tak rasa. Sedemikian aku cakap abang tak tahu apa-apa. Sampai aku sedar tu, aku cakap dia, sebab masa tu tangan aku sakit tau. Macam iri muka macam ni. Aku semua macam sakit. Macam orang tu ibarat macam krem. Aku cakap bini aku, kenapa hidup macam ni? Dah abang tumbuk. Macam kau sebagai suami takkan kau nak buat bini kau macam tu? Betul tak? Kau sanggup ke buat macam tu? Tak kisahlah orang tu dah berkahwin ke, tapi cuba kau bayangkan kau letakkan diri kau tu sebagai orang yang seorang suami. Kau sanggup ke buat macam tu kan? Dia kata abang tumbuk sayang tadi, tarik rambut, ragut apa semua kan. Lepas tu dia kata aku cangkam paha dia. Aku cakap dia, cuba tengok. Cakap takkan nak tunjuk depan orang. Nantilah aku cakap tu kan. Lepas tu bila aku masuk bilik apa semua, sebab bini aku ni putih. Kata bila kalau aku duduk sebelah bini aku macam bendera Pahang. Betul, bini aku putih sikit lah. Kalau kata orang berdiri sebelah macam bendera Pahang lah, kat cicak lah. Aku pun bini aku selak kain. Kau bayangkan peha dia dah tak ada biru dah, jadi hitam. Aku cangkam dia kata. Dia kata waktu aku cangkam tu betul-betul cangkam. Sambil cangkam tu aku tumbuk dia. Kadang bila aku tengah mengandung. Alamak ai. Bila kau fikir balik kan, cakap aku fikir anak bini aku je. Aku hilang tak apa, jangan anak bini aku hilang. Sekejap. Dia masuk Dah sampai. Sampai. Dia ada. Okay. Kalau fikir secara normal kan, kau sebagai suami, aku tak sanggup. Memang aku tak sanggup nak buat bini aku macam tu kan. Bagi dia sanggup susah payah dengan aku, takkan aku boleh sanggup macam tu kan. Betul tak? Jadinya aku cakap, kenapa tak berlawan?
nak lawan macam mana bang? Kekuatan abang dengan saya macam mana? Bila aku kecil je, aku apa orang kata kurus. Cuma dia mengandung je. Cakap dia buat tu abang genggam tu kenapa tak melawan? Nak melawan macam mana? Satu dah menggenggam, satu dah menumbuk. Cakap, habis tu macam mana aku buat kereta? Kan? Dah tangan sebelah kiri menggenggam, tangan kanan dah menumbuk. Macam mana buat kereta? Bila petua bina buat kereta, tawakal je. Apa yang jadi. Kalau ikutkan jalan AMJ tu, diorang punya jalan tu berliku sepanjang AMJ kepada Semabuk nak ke Serkau, jalan berliku. Lepas tu dengan keadaan gelapnya lagi, memang scary lah. Orang kata kampung aku tu tempat ibarat macam gym bertendang. Memang hutan. Okay kan? Lepas tu aku tanya cakap, yang abang memang tak tahu, abang minta maaf kan. Lepas tu dia kata, tak apalah, kalau betul tu bukan dia abang, saya maafkan. Lepas bila aku tengok peha dia kan, aku macam secara tiba-tiba menitik mata aku, babe. Apa cekaman tu betul-betul berbekas dengan hitamnya dia. Lepas tu dengan orang kata kesan aku mencakar lagi. Sebab dia putih kan, kita macam nampak punya. Jadi tu aku cuba apa tu, aku cuba sebenarnya. Aku tanya member aku, sebab member aku ni pengamal perubatan. Dia orang Jasin tapi dia kahwin dengan pengamal minyak. Aku kena cakap, bang, aku ni kena gangguan lah kan. Aku ni gangguan tadi. Waktu tu aku nak balik daripada berjalan, aku kena gangguan. Sampailah aku bercerita dengan bini aku. Waktu tu dia kata, tak apa, malam kan aku datang rumah kau. Waktu tu kita orang berjumpa lepas isyak. Besoknya esok malam kita orang berjumpa, aku buat rawatan apa semua kan. Buat rawatan. Dia kata, kau ingat tak apa yang kau buat? Cakap, aku buat apa kan? Kalau kata buat dosa, hari-hari kita buat dosa. Lepas tu cakap, apa yang aku buat sebenarnya kan? Bila dikaji, kau ingat tak last video aku dah cakap yang aku pernah terpancut dekat Kuala India. Okay. Benda tu sebenarnya mengikut aku dah lama. Cuma pada diri aku aku rasa macam diri aku. Tapi pada pandangan orang lain, aku bukan aku. Faham tak? Sebab tu bapak aku ada buka mulut, adik-adik aku buka mulut. Dia kata waktu sebelum terjadi malam tu, aku jadi macam orang berangin tau. Sebab aku dengan anak buah aku ni, aku sayang. Apatah lagi anak. Sebab aku dulu aku ni anak yang last. Anak orang kata apa? Anak terkucil. Beza anak adik-adik aku dengan muda aku dengan jauh. Anggaran dalam 10 tahun. Sebab orang kata tak ada kawan lah. Sebab anak adik-adik aku ni perempuan. Aku seorang yang lelaki. Bila anak buah aku yang pertama tu aku lah lelaki. Jadi aku sayang lah dia. Tapi bila terjadi benda tu, bapak aku cakap perwatakan aku ni, aku nak marah dia, aku nak marah, nak bantai. Termasuklah anak aku. Pada pandangan bapak aku lah. Lepas tu pada pandangan kakak aku pula, aku jadi macam orang bengis. Aku tak nak orang dekat dengan aku. Aku jadi semak. Tapi pada diri aku macam diri biasa. Cuma pandangan orang lain kita tak tahu lah kan. Cuma dia cerita. Aku cakap, bang, aku balik kepada member aku tu, bagian perubatan tu. Cakap, bang, tolong bang usahakan. Sebab apa, ni dah melibatkan nyawa. Andai kata malam tu jadi apa-apa, ya, kalau tak jadi apa-apa tak apa. Kalau jadi berlakunya sesuatu yang tak dijangka, kehilangan nyawa, uish, kau boleh bayangkan lah apa kehidupan aku seterusnya. Jadi dia usaha apa semua. Sebab dia peramal perubatan, dia cuba lah berkomunikasi dengan orang di sebalik alam kan. Dia pulangkan balik apa semua kan. Lepas tu dia minta aku hak dia. Macam dia berkomunikasi dengan member aku tu, dia alamak, dia minta aku pulangkan hak dia. Cakap, hak apa? Aku yang bang hak aku, kau nak minta hak apa kan? Kita banyak buat dia kan. Rupanya dia nak, memang betul, kau memang salah aku. Yang dia minta hak dia tu, maksudnya macam dia nak bersihkan tempat dia balik. Takkan aku nak menghadap 2 kali kerja kan? Jauh. Lepas tu cakap, bang, cuba usaha tempat lain apa, macam usaha cara lain untuk bersihkan. Sebab apa dia macam marah lah kan. Tempat dia, aku pula mati-mati tempat tu bus stop. Aku pun dengan yakin dia kan, mulakan kerjaan. Lepas tu dia usaha apa semua, alhamdulillah. Cuma dia masih tak puas hati lah. Dia memang aku cakap, dia tak dapat apa macam kan. Dia nak aku datang ke tempat tu juga. Dia nak aku datang tempat tu bersihkan dengan cara apa tu, dengan diri sendiri. Lepas tu dia usaha, alhamdulillah. Lepas kejadian tu tak ada apa-apa yang berlaku lah. Pengairan kat situ je lah. Lepas aku jumpa member aku semua tu. Tapi yang buat aku sedih tu lah,
Lepas aku tahu kesan bini aku semua tu kan, dengan kesan cakarnya, lepas tu dengan kesan tumbuknya, memang serabut. Kalau boleh aku tunjuk babe, tapi tu boleh makan aurat kan. Memang serabut. Macam orang gila, dengan rambut tak ada tu hara. Aku tumbuk dia lagi. Memang ada kesan lebam. Dia buat kat bahagian kepala sini, ada kesan lebam. Aku cakap, aku hari minta maaf dengan bini aku. Cakap, yang abang minta maaf, apa-apa yang berlaku ni abang tak tahu, tapi punca daripada abang. Abang minta maaf sangat. Habis bini aku macam tak tahulah apa dia macam, dia nak maafkan aku ke apa, tak tahulah kan. Tapi aku seru untuk minta maaf dengan dia lah. Perairan kat situ je. Cuma aku dah perairan dia lepas aku jumpa member aku tu. Itu je lah. Okay, masa kau kat rumah kan kau dah jadi macam gaya rimau tu kan. So apa ni, ada family kau yang call mana-mana ahli perawat ke, atau memang ayah kau yang masa yang aku kat rumah tu kan, bapak aku dulu ni je perubatan kampung. Selepas mak aku meninggal ni, bapak aku dah tak buat dah. Okay. Memang dah tak ada. Dia orang kata kekuatan dia dekat isteri dia lah. Kat mak aku lah kan, lepas mak aku meninggal dia tak buat dah. Cuma orang kata buat kecil-kecilan boleh lah. Untuk lebih akor dia tak buat dah. Sebab usia bapak aku pun semakin tua kan, anak-anak pun dah besar, tak perlulah. Lepas aku dah okey, lepas dia dah pulihkan aku untuk kembali normal, aku usaha dengan cara lain. Maknanya aku tak ganggu bapak aku sebab usia dia makin tua. Sebab dunia alam sebelah ni kita tahu umur dia tua. Walaupun usia dia muda, tapi paling muda pun beratus tahun kan. Kalau korang tahu lah. Tu ya, orang kata apa, lepas aku dia pulihkan aku untuk kembali normal tu, aku cari member aku ni. Sebab aku punya apa-apa aku akan cari dia. Okay. Itulah sisi gelap Nur Saleh. Kita semua pun baru tahu kan. So rupanya yang Pak Wan punya cerita tu belum habis Dia bawa punca ke yang ni pula. Jadi yang yang bini kau maksudkan asal abang macam lain tu, maksudnya masa tu kau marah dia kan. Macam aku cakap tadi, perwatakan aku rasa diri aku macam biasa. Dia nampak lain. Kita rasa macam biasa. hari-hari cuma biasa pandangan daripada mata orang lain. Yang mana kenal aku tahulah macam mana perangai aku semua kan. Okay, yang kau pancut tu patung rimau ke? Tak, kalau macam Kuala India tu, dia apa ni, apa nama ke apa, patung gajah. Tapi patung gajah kecil je. Ya, tu. Aku jadi tak rimau perasan pula pun. Mungkin dah jadi sebab Allah alam lah kan. Itu selebihnya kita tak tahu lah. Faham. Itulah bila disebabkan pacutan yang liar kan, dia menyebabkan sampai ke rumah kata benda ni. Tapi macam korang tahu Bandar Lori ni, dia buat macam jalan tu ibarat rumah dia. Mana dia nak berhenti, dia berhenti. Mana dia nak kencing, dia kencing. Mana dia makan, dia makan. Mana nak tidur, dia tidur. Berapa pekerjaan berjarak jauh ni, itulah hidup pun atas jalan. Makan sekadar ala perut, tidur sekadar hilangkan ngantuk. Itulah kerja dia. Okay, dan masa daripada kau kencing tu dengan hari yang kau bertumbuk tu, berapa lama? Gap dia panjang. Panjang lah. Dalam sebulan dua macam tu. Ui, lama juga benda tu. So dalam sebulan dua tu belum ada maksudnya kau mengganas seteruk yang hari tu lah. Dalam waktu sebulan dua tu kan, ni orang kata apa, dalam tempoh 92 tu, aku tak bersama bini aku. Masa aku tak bersama tu, macam orang kata hubungan suami isteri lah. Faham. Ni yang halal kan. Kata waktu 92 tu aku tak bersama bini aku. Sampai tu perwatakan aku pada dia aku macam biasa. Tapi pada bini aku, bila bini aku cerita tu, aku macam, aku tak hiraukan aku lebih kepada orang luar. Aku lebih ke orang luar. Aku lebih orang kata emosi. Itu perwatakan aku dalam masa sebulan dua tu lah. Faham. Okay. Datuk cakap kan, marah ni kan, dia apa ni, sifat yang tak baik lah kan. Okay. So itu cerita yang pertama ni. Alang-alang aku bila kau cerita ni syok tau. Dia macam cerita Gigi Melaka bercerita. Gigi Melaka kan, vibe dia sampai. Ada tak cerita lain lagi yang kau boleh salurkan? Ini pengalaman aku dengan member aku lah. Okay, baik. Nak sebut nama dia ke? Boleh. Okay. Sebut Okay, waktu tu
waktu malam lah. Sebab kita sekarang ni aku fokus untuk jalan job mesin dan upah mesin. Waktu malam tu member aku ni ada beli mesin tali mesin lah, bukan mesin tekan-tekan nak dapat. Okay, waktu tu dia bawa balik bilik tali. Dia lepak aku cakap, "Dus, kau ada kerja tak?" Ada kerja. Aku nak lepak mangga lah. Okey lah. Kata nak dapat apa, nak lepak-lepak lah. Bila kita sambut tamu, itulah rezeki kita. Kita takkan nak tamu datang betul. Okey, dia lepak rumah aku semua. Aku pun buat macam biasa. Waktu tamu datang, buat air, apa yang boleh makan kita makan. Okey, waktu dia potong tali mesin tu, dia tegur aku tau. Waktu tu aku dah dengar suara baby merengek tau. Bukan baby menangis, baby merengek macam mungkin dia lapar ke, dia berak, kita tak tahu baby. Lepas tu memang aku tegur, cakap, "Dus, rumah kau ni ada baby ke?" Cakap, "Mana ada baby? Paling kecil tak nak aku." Dalam cerita tu dalam 2 bulan lepas macam tu lah. Baru lagi lah. Cakap, anak aku dah 3 tahun. Aku cakap, biar buat bodoh lelaki. Buat bodoh kan. Lepas tu memang aku banyak mendengar. Kau cuba dengar betul-betul. Ini bunyi lain ni. Aku cakap, kau relax lagi. Aku tahu anak aku. Aku masuk dalam rumah, aku tahu anak aku tengah main handphone. Aku cakap main handphone. Aku cakap, anak aku tengah main handphone lah. Takkan dia tiba-tiba menangis kan? Takkan kalau tengah handphone. Lepas tu aku duduk balik, jumpa apa dia lepak dengan dia. Dia bunyi lagi. Aku pergi dapur pula, cakap, kau tunggu sekejap lagi. Aku pergi dapur. Aku dapur. Waktu tu kakak aku tidur luar. Sebab luar tu dapur aku tu penuh, ada tilam, ada katil, ada TV, kipas melengkap lah. Lepas tu aku cakap, "Kak, masuk dalam lah, tidur dalam lah." "Kenapa?" Cakap, "Ni ada macam ada bunyi apa, macam ada budak menangis ni." Kakak kata, "Biarkan je lah." Aku ingat anak buah aku. Sebab anak buah aku tu dia suka mengigau tau. Anak buah aku yang perempuan ni. Lepas tu kakak aku kata, "Tak apalah, tak payah kacau." Dia pun masuk dalam. Lepas tu aku lepak balik dengan member aku nak fikri ni. Aku lepak-lepak, dia bunyi lagi. Tapi waktu tu dia berbunyi dekat, betul memang kawasan aku, kawasan tu dekat lah. Dekat pokok bacang ke kuini, tak silap aku lah. Okay. Tapi kat pokok kuini tu ada buayan lah, bapak aku buat. Buayan tu bergerak. Waktu tu bergerak secara tiba-tiba. Angin tak ada, apa tak ada, bergerak. Lepas tu aku cakap member aku, buat bodoh je lelaki kan. Kita layan pun buat sakit kepala. Apa tu orang kata apa, tak nak ambil tahu lah. Habis tu lepak dia datang lagi. Aku ni kalau bab ni aku mental aku kan. Cakap, kau tunggu kau tunggu kejap. Aku masuk dalam aku ambil garam kasar. Garam kasar aku campur dengan lada hitam. Aku buatlah apa yang aku tahu. Sebab aku suka mengamalkan ayat Akak Jakum, si Bunina, Pajak Kursi. Sambil aku baca tu aku ramas. Aku balinglah di posisi yang bunyi tu. Macam pokok bacang ke pokok kuning, tak pastilah macam tu. Memang aku nak standby kat luar. Dia macam meronda lah. Dia nak dapatkan bunyi tu kat mana. Sambil aku gaul tu, aku ramas garam tu, aku baca apa aku tahu. Aku cakap, "Kik, mana Kik dia bunyi Kik?" Okey, dia bunyi kat situ. Okey, dia bunyi tu aku baling. Okey, saya senyap. Lepas tu dia pindah kat pokok serai. Makin dekat dengan aku lah. Pokok serai tu lagi dekat dengan aku punya hall lah, beranda lah. Makin dekat dia pokok serai. Aku cakap, main kasau nampak kan. Main kasau ni. Pukul berapa lah time ni? Waktu tu pukul dalam 2-3 pagi tak aku. 2-3 pagi. Waktu lepak aku tak ada waktu awal. Waktu lepak aku pukul 12 ke atas, 2-3 ke atas lah. Okay. Tu cakap makin kasar permainan dia. Aku pun gejam lah dekat pokok serai tu. Okay, dia clear. Orang kata apa, dia semakin nyaman. Orang kata apa, bila suara halus ni dia dekat, bila suara kasar dia jauh. Okay, waktu tu suara dia makin kuat. Maknanya dia nak pergi lah kan. Habis tu dia bunyi atas bumbung tau. Dia berbunyi atas bumbung. Bunyi menangis tu. Macam menangis atas bumbung. Sambil bunyi yang baby merengek tu, sambil meninggalkan tapak macam mau pijak tau. Legang. Aku fikir anak aku je. Lepas tu kakak aku kata, "Dek, tak payah kacau lah. Dia biasa kena." "Apa dah biasa kena?" Dah biasa kena? Simpan ke? Sebab kakak aku cakap, orang yang pertama kena macam aku. Macam aku kena. Lepas macam aku kena, kakak aku pula kena. Tapi kakak aku ni buat tak apik je. Waktu tu bapak aku masuk hospital. Kejadian tu macam mana aku kena, macam tu dia kena ke hospital. Okay, kita balik cerita tadi tu. Lepas dia bunyi atas bumbung tu kan, aku baling garam yang lebihan tu, aku baling atas. Okay, dia clear. Selepas beberapa minit, tak pasti aku dalam 5-10 minit, hujan pun turun kan. Hujan tu dah turun.
Kalau kata ikut situasi lah, hujan kan sejuk. Tapi waktu tu waktu hujan tu, aku dengan member aku ni berpeluh. Bahang macam bahang. Memang aku tegur cakap, Daus, kenapa hujan kali ni macam panas? Cakap tak apik je lah. Lepas tu angin tu macam pergi balik tau. Macam angin lalu. Tak tahulah benda tu apa, sebab kita tak nampak kan. Dia cuma tinggalkan bunyi je. Dia macam lalu macam angin tu. Memang jelas nampak angin tu. Sebab atas meja tu kita pakai tika plastik kan. Mesti mengikut kan. Dia ulang alik. Memang aku dah berpeluh ni. Ngaku aku berpeluh. Cakap buat bodoh je lagi. Dia makin mengacau ni. Waktu tu memang aku pun tersidai kat rumah aku sampai pukul 5-6 pagi. Sebab kita nak layankan benda ni. Cakap, sambil nak melayan ni kita buatlah kerja kita. Sebab masa tu aku tengah jalan jual mesin, sambil lepak kita ikat tali kan, ikat tali si mesin. Lepak sambil lepak tu, aku tengok anak aku, cakap Aki, aku nak tengok anak aku. Rupanya anak aku pun tak tidur. Anak aku tak tidur, dia kata, Apa ada momok. Bila budak cakap macam tu, kau macam okey, benda ni betul. Dengan bini aku tak tidur. Lepas tu dia nak keluar tau. Anak aku nak keluar. Cakap, Dek tak boleh keluar dek, kat luar dia kawasan tak selamat. Dia tak duduk luar. Lepas tu cakap anak aku, tak apa dek, ada duduk dalam dengan mama. Apa-apa jadi papa ada. Aku suruh bini aku buka surah Yasin. Macam aku pula, pattern aku kat rumah aku tak buka ruqyah. Aku akan buka surah Yasin saja. Sebab apa? Macam andai kata kau yakin diri kau bersih, tak ada gangguan, kau tak boleh buka ruqyah pada pandangan aku lah. Sebab apa? Ruqyah ni untuk orang menghalau jin. Kalau kau yakin diri kau tak ada apa-apa masalah, kenapa kau perlu buka ruqyah? Kalau pada pandangan aku lah. Sebab tu aku tak buka surah Yasin. Macam bina aku tak buka ruqyah, aku buka surah Yasin saja. Lepas surah Yasin pun dah banyak banyak kandungan. Macam bina aku tak payah yang saya buka surah Yasin, apa-apa abang kat luar. Anak aku masa tu, jom acuk. Budak 3 tahun kan cakap tak apa nak jalan. Jom acuk, ada momok. Macam tak apa, adik masuk je. Lepas tu kebetulan pula aku ada simpan minyak kasut kijang. Aku selabakkan 3 kali, aku sapu kat kening dia dengan tengkuk dia. Alhamdulillah anak aku tidur macam biasa. Tapi kisah aku dengan member aku tak lepas lagi ni. Member aku tengah adab seorang-seorang kat luar ni kan. Aku tu keluar balik. Aku cakap anak aku tak tidur lagi lah. Mungkin dia nampak sebab dia kata dengan aku dia ada momok. Aku lepak member aku pun terdedah sampai nak kat subuh. Lepas tu cakap, buat bodoh je lah. Kita buat bodoh lah. Apa yang dia nak keluar lah kan. Pasal boleh pun aku pernah kena kat dengan Nak Yus macam tu kan. Lepas tu okey lah. Lepas tu dia kata, Dos tak boleh macam ni lah, aku nak kena balik lah. Sebab ada hujan kan. Besok tu dia nak jalan job mission kan. Cakap okey hati-hati Ki, apa-apa Roger macam tu kan. Lepas tu dia balik, aku masuk dalam. Lepas dia balik tu Pakul salam tu hujan pun berhenti. Aku tak tahu lah sama ada hujan tu nak jadikan sebab perginya benda tu memang dah rahmat nak tunggu hujan. Tapi malam tu yang buat aku rasa terpinga-pinga. Kenapa waktu hujan aku macam bahang. Kalau ikutkan hujan kan sejuk, tapi waktu aku rasa bahang dan berpeluh-peluh. Memang aku pun berpeluh. Itu yang buat aku terpinga-pinga lah. Itu je lah. Ni gangguan dekat rumah kalau hujan first tu, kalau panas mungkin haba baru nak naik lah. Mungkin lah. Tapi kalau berpanjangan, sebab cerita kau ada hujan dari 1 pagi tu kan, 2-3 pagi 3 pagi kan. Kalau sampai pukul 5-6 dia masih panas, itu kan tak logik lah. Betul. Okay, macam tadi aku pernah cerita, kalau kau perasan aku cakap gangguan kat rumah tu, benda tu sama kena kat bapak aku. Kalau kau perasan tadi kan. Okay, ni bab apa yang dekat bagian bab bapak aku lah. Waktu tu bapak aku masuk hospital. Bapak aku kena hospital dekat Hospital Jasin. Okay, waktu tu bapak aku ni kekurangan darah. Kekurangan darah, air dalam badan pun tak ada. Sebab apa aku cakap macam tu, bapak aku nak berjalan tak boleh, bapak aku nak makan tak boleh, makan tendang, makan ubat tendang. Jadi kau sebagai anak dia risau kan. Aku hantar bapak aku. Malam pertama tu okey, malam kedua tu doktor declare dia kena masuk darah sebab kekurangan darah dalam badan dia tinggal 4%. Memang terlalu banyak kurang darah. Okey, waktu tu kejadian sama tu. Lepas malam kedua bapak aku kat hospital. Gangguan tu sama macam mana aku kena kat rumah. Cuma cara dia lain lah. Macam aku kat rumah kena gangguan pontianak.
Aku tahu tak nak pun sebab member aku minta bantuan pada member aku yang perubatan Islam tu kan. Dia orang kata apa, dia lakar lah. Dia macam cerita macam bagi tahu muka dia macam mana, perwatakan badan dia macam mana apa semua kan. Okey, macam bapak aku kat hospital ni pula, waktu yang sama dalam anggaran 2-3 pagi, waktu tu bapak aku kena masuk botol yang kedua. Sebab bapak aku memang kekurangan darah 3-4% ni kan. Memang tak normal lah. Waktu tu dalam 2-3 pagi, waktu tu bapak aku memang tak tidur lah. Tak tahu tidur tak tidur orang tua sama ada tidur tak tidur tu kita tak tahu lah. Yang ada orang tua ni tidur lebih kepada mamai. Okay, waktu tu bapak kata waktu tidur tu ada orang tegur. Buat apa tu? Dia macam tanya bapak aku. Bapak aku tersentak lah. Mana datang suara tu? Itu bapak aku bawa cakap tak tahu kan. Bapak aku lagi dia pengalaman berpuluh tahun nak hadap benda halus ni kan. Okay, bapak aku macam buat tak tahu. Dia kata kali kedua tu dia tepuk bahu bapak aku. Buat apa tu? Dia tanya lagi. Lepas tu bapak aku macam buat bodoh je lah, buat tak tahu kan. Lepas tu dia diam lagi. Dia dia buat kali ketiga. Kali ketiga tu dia tak tepuk. Dia goncang ke katil bapak aku. Dia goncang ke katil bapak aku babe. Waktu yang sama dalam lebih kurang 2-3 pagi. Macam mana aku ni kat rumah. Kali ketiga tu dia goncang ke katil bapak aku. Tapi suara dia makin garau lah. Kau buat apa tu? Bapak kata. Maknanya suara pertama dan kedua tu lembut, yang ketiga tu garau. Lepas tu bapak aku cakap lah, apa yang kau nak sebenarnya? Andai kata darah ni darah engkau, aku minta izin untuk pulihkan diri aku. Bapak aku tersentuh sebab bapak aku kurangan darah. Bila bapak aku cerita tu, aku cerita dengan bapak aku balik. Benda yang waktu yang sama aku cakap bapak aku, Pak, malam tu orang pun kena agak dengan dak fikir. Waktu yang sama. Lepas tu bapak kata mungkin owner darah ni, kita tak tahu perbuatan dia apa benda, dia peramal apa, kita tak tahu, Allah alam lah. Tapi kalau ikutkan orang kata firasat ke apa kan, kata ambil secara logik lah, mungkin darah tu nak terasi lah. Mungkin owner tu kita tak tahu peramal dia macam mana. Setakat tu je lah yang aku dapat kongsi lah. Yang macam mana aku cakap, yang aku kena kat rumah, aku dapat tahu yang Pontianak tu pun aku minta bantuan pada member aku sebab dia pengamal perubatan. Aku nak tahu apa benda apa yang kacau aku malam tu. Member kakak kata tu Pontianak. Lepas tu lepas aku tahu jawapan tu, aku macam lantak kau lah, nak buat apa, nak kacau-kacau lah hidup engkau kan. Kira yang bunyi anak menangis tu Pontianak. Pontianak bawa anak. Mungkin. Dan sekarang Pontianak tu tak ada lah kosong rumah. Lepas bapak aku settle kat hospital, lepas bapak aku balik rumah macam biasa, benda tu pun dah tak ada dah. Itu yang buat kita macam apa sebab kan. Tapi kita macam buat tapik lah. Sebab itu hak dia. Alam dia kita ada kita. Cuma kita jangan terjebak dengan alam dia. Betul. Jangan nak berkawan dengan dia pula, tiba-tiba nak mendamping kita. Walaupun ada orang cakap alah kita tak ada deal apa dengan dia. Betul? Kita cuma kawan je. Dia nak kawan dengan kita. Kita tak ada minta apa, dia tak minta makan kan. Memang tak boleh. Betul. Cerita yang tak boleh. Dia bukan aku yang cakap. Ni agamawan yang cakap kan. Kalau aku cakap, diorang suka cakap kepala tahu kan. Betul. Lantak lah. So kita cakap benda yang betul. Tapi ada serta-serta Allah bagi anugerah. Anugerah yang kita pun nak petikan tak boleh. Jadi senang cerita, masing-masing mungkin ada cerita masing-masing. Untuk pandangan aku tetap sama juga kan. Kita tak boleh nak ada apa-apa ikatan apa semua. Tapi macam cerita kau ni tadi, hebatlah, kau berani tau sebenarnya. Betul. Berani pun tak menghadap. berani juga. Lelaki, biasalah lelaki, manusia ni ada orang kata perasaan yang berbeza-beza. Ada masa kita sedih, ada masa kita gembira, ada masa kita berani, ada masa kita nak marah je. Kan? Itu biasa normal, biasa sebagai orang kata perasaan dalam diri manusia. Cuma kita yakin tak yakin untuk adab. Lagi satu pasal mungkin kau rasa ada tanggungjawab sebagai seorang ayah. Betul. Kan, nak selamatkan keluarga. Kalau diorang rasa macam tak ada tempat selamat kan, apa function kita. Betul. Ni lelaki ni kan. Macam aku seorang bapa, seorang suami, takkan aku tak boleh buat apa-apa untuk dia, keluarga aku kan. Waktu PKP aku hilang kerja. Sebab kita balik cerita lama. Waktu PKP, ni pasal cerita tanggungjawab lah. Waktu PKP aku hilang kerja. Apa pun kerja aku tak dapat, aku tak ada kerja. Waktu tu rezeki aku lah, ada orang kontrak panggil aku, lubang taik pun aku masuk.
Anggaran ketinggian dalam 14 kaki ke 18 kaki. Demi untuk anak bini. Untuk orang kata sara anak bini. Waktu tu anak aku kecil lagi. Dalam berapa bulan macam tu lah. Orang kata demi keluarga, untuk membesarkan anak, aku sanggup. Walaupun benda tu najis, aku sanggup buat. Asalkan anak bini aku cukup pakai, cukup makan. Aku tak ada, tak apa. Aku boleh usaha sendiri. Aku rumput pun aku boleh makan. Kan kalau kata nak fikir, orang kata tanggungjawab. Habis bila kata fikir anak bini, aku sanggup buat apa saja demi orang. Aku sekarang ni aku kerja, aku cari duit untuk 3 orang saja. Untuk anak aku, untuk bapa aku, untuk anak aku. Aku mana-mana aku boleh survive. Sebab aku dah diajar untuk berdikari daripada kecil. Ini dah membersihkan nama lelaki tau. Betul. Oh gitu. Sebab selalu kita dengar kan, lelaki semua sama. Mana ada tak sama kan. Itu cerita emosi punya cakap lah kan. Perempuan ni kan kalau emosi kan dah apa-apa yang cakap. Lagi-lagi cerita yang sekarang. Pagi-pagi berdesting tinggal Kalau dah senang kau jangan cek bini lain pula. Betul. Dia fikir senang. Satu bini pun sampai 2-3 kerja kita kena buat. Apatah lagi bini nombor 2. Saya silap aku mampus. Betul kan. Tapi engkau aku respect lah kan. Orang kata kan, yelah kerja lori, bawa buah mesin rumput semua kan. Kita memang tahu lubang tahi masuk. Kita tahu kan, kerja buat lori ni dia banyak kawasan je akan tempuh. Jalan-jalan kan. Sampai yelah kita macam aku sebenarnya lelaki kan. Lelaki ni memang standard. Dia bila lalu-lalu tu, bila air dah tangkap kepala, dia main lepas je ke mana-mana tempat. Dia tak kira apa dah. Air dah tangkap kepala, dia pergi lepas je kan. Tapi yelah, siapa sangka kita lepas tu. Orang kata kan, agama pun Islam pun dah ajar adab. Walaupun kita nak melepas pun, at least kau baca bismillah kan. Macam ni kita, macam ni dah tak tahan orang kata. Dia renjis je. Bila orang kata tak dahulukan dengan bismillah, benda ni sah. Aku bila dengar cerita dia tumbuk bini dah aku sampai, uish, macam mana kan. Tumbuk mat. Laki ni kalau tumbuk, kalau perempuan tumbuk lain mat. Bisa dia lain. Kekuatan lelaki tak sama dengan kekuatan perempuan. Walaupun perempuan tu kahau macam Betul. Betul lah aku cakap. Betul lah, aku sedih lah bila dengar dia tumbuk ini. Macam sakit mat. Sakit tu. Tapi pun dia orang kata pengorbanan seorang lelaki kan. Tapi itulah, jangan kahwin dua lah. Allahuakbar. Jangan. Lagi satu pengajaran ni kat sini kita tengok, janganlah membuang mata-mata kan. Tapi bila jadi macam ni kan, janganlah kita menghukum orang cakap itu langkau, bukan. Dia boleh jadi ini adalah asbab untuk seseorang tu jadi lebih baik. Betul. Contoh kan, Anwar Saleh atau kita bagi Pak Tam lah kan. Dia membuang tu, hari ni dia dah jadi macam tu, okey, diganggu dan akhirnya berlakulah tumbuk. Dan bila dia sedar tu, dia rasa hati dia tu macam mana sayang kat bini tu kan. Jadi mungkin apa yang kita dengar hari ni dijadikan pengajaran supaya korang kat sana tak buat. Kan? So video ni khas untuk korang. So kau dah dengar pengalaman daripada Pak Tam sendiri, yang apa yang jadi ambil pengajaran ni supaya kita berhati-hati. Dan jadilah keluarga atau ketua keluarga yang bertanggungjawab. Dan kita kena saling melengkapi. Kalau lelaki ni kan bertungkus lumus, berpenat, bekerja nak membahagikan awak ni kenalah memahami kehendak lelaki ni macam mana. Betul. Saling memahami. Dan aku tertanya lah, ini yang last lah untuk aku tanya dekat kau Tam. Kau masih pancut lagi tak mata-mata? Lepas kejadian tu aku sampai botol. Lepas kejadian tu kan, sebab aku fikir andai kata aku buat benda yang sama, apa akan jadi selepas ni. Betul. Nampak. Aku lebih berjaga-jaga lah. Nampak Mat, kau bawa lori Mat. Dia macam ni lah. Aku bukan nak melucah ke apa, tapi ini lelaki dia kalau dah kencing tu, kau memang tak boleh tahan kan. Sampai sebab orang kata yelah, memang kelakar benda dia. Tapi sebab kan anak bini kau tak nak seksa anak bini kau. Betul. Sanggup kau lepaskan air dekat botol Mat, walaupun nikmat dia kurang. Betul. Seksa menahan. Betul. Okey, kau bawa lori boleh berhenti mana-mana. Macam aku pernah masuk dalam bas dari TBS naik Melaka kan, punya jam. Lama. Rasa memang baran aku rasa tu. Tapi masa sebab tu baran. Salah satu aku tak minat naik bas. Aku tak minat naik bas. Kita walaupun aku susah macam mana sekalipun untuk balik kampung bini aku ni orang jauh. Walaupun susah macam mana pun aku usaha untuk dapatkan kereta atau kena lain selain daripada bas. Mungkin paling terdesak pun aku nak naik kereta api. Kereta api. Alright. So aku rasa sampai situ saja. Terima kasih hari ni Pak Tam kerana sudi datang
jauh juga sebenarnya Jadi mungkin sebelum kita habiskan video ni, mungkin ada sepatah dua kata pesanan nak sampaikan pada viewers Antaci. Okey, kepada yang mana sekarang ni petugas sebagai labor lori lah, yang mana berkeluarga ataupun bujang, lebih berhati-hati lah. Sebab apa, kita tak tahu kawasan orang. Yang ada orang ni celaka. Yang ada orang berilmu ni dia suka test barang orang. Lagi-lagi mengikut bulan. Untuk labor lori ataupun driver apa sekalipun, hati-hati lah. Kalau boleh tahan untuk ke destinasi selanjutnya, tahan lah. Kalau kata dah tak boleh tu, fikirlah 2-3 kali. Janganlah buang kata-kata. Lebih buruk orang kata pun, lebih teruk pun lah, dalam plastik. Janganlah mengata-kata. Seloknya orang kata ambil feel dalam botol. Kata dah tak ada botol, plastik pun jangan plastik lah. Janji tak bersepah. Untuk labor lori, lebih berhati-hati pemanduan. Yang mana berkeluarga, ingatlah nak bini anda kat rumah. Kepulangan anda amat dihargai. Itu dia pesanan khidmat masyarakat. Kita boleh letak nanti kat signboard tepi jalan supaya beringatlah bersama. Okay, baik. Seperti biasa, jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.